0520. Jom infak, inspirasi, inforia, Islami, semuanya linki. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Bismillah. Fiqatan وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. بسم الله. ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. بسم الله. ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sanctuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada permukaan tanah, pengerusakan sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan,
dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pendidikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my. Lindungi ikan asli. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.iking.my. Goodbar 106.2. Bagaikan jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Nada pertemuan, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau remah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terselah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malam yang menimpa, duka yang melanda, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan berputus asa dari rahmatnya yang maha esa. Jangan kita lupa ujian murahnya dunia. La 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 yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terselah. Segala kepahitan, segala kemeritan, terima bagai penghapus dosa. Malam yang menimpa, duka yang melanda, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan berputus asa dari rahmatnya yang maha esa. Jangan kita lupa ujian murahnya dunia. Jangan berputus asa dari rahmatnya yang maha esa. Jangan kita lupa ujian murahnya dunia.
PP Groceria. Dulu Mak Bandir pesta buku Pulau Pinang. Pesta buku terbesar di utara. Membawakan penerbit, penulis dan pembekal dari seluruh Malaysia. Berbagai aktiviti dan pertandingan dengan tawaran hadiah yang menarik. Ayo kita pergi ramai-ramai. PP Groceria akan berlangsung dari 3 Mac hingga 9 Mac 2023 jam 10 pagi hingga 10 malam di William Mall Bukit Berkajang, Pulau Pinang. PP Groceria bukan sekadar tradisi jual beli dan beraktiviti, malah penuh dengan informasi. Luaskan perniagaan anda ke peringkat antarabangsa melalui Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor. Sertai forum perniagaan, padanan perniagaan industri halal, latihan dan bengkel. Bina rangkaian baharu bersama pempamil, tingkatkan kemahiran dan temui peluang baharu. Jangan lepaskan peluang ini untuk membawa perniagaan halal anda ke peringkat seterusnya. Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor 2023 akan berlangsung pada 10 hingga 12 Mac 2023 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Layari selhack.ny untuk maklumat lanjut. Buku Khairah Ummah siri baru akan keluar tidak lama lagi. Khairah Ummah siri 7, Islam and Disruptive Technologies, merupakan rentetan kolokial pelbagai tema yang dianjurkan IKIM. Isu yang akan dibincangkan dalam semua buku siri Khairah Ummah adalah ekonomi Islam, Islamofobia, tadbir urus, kemerosotan akhlak, teknologi yang mengganggu, negara dan masyarakat Islam, pencemaran alam sekitar dan minda Islam. Dapatkan promosi pracetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp 011-5769-5400. Radio IKIM memberi anda destinasi baik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Rasulullah SAW telah menjadikan ilmu akidah sehingga akhirnya menjadi umat yang berakidah itu rupanya tunjang kepada bagaimana pembinaan manusia itu. Dan kemudian bukan sekadar pembinaan manusia tetapi pembinaan perpaduan dan keharmonian di kalangan manusia sehingga akhirnya menjadikan tunjang pula untuk ketamadunan dan kehebatan tamadun Islam yang bertahan selama 1000 tahun. Jadi akidah itu bukan satu ilmu yang kita hafal, bukan satu ilmu yang kita petik dari kitab dan kita ambil dalam kitab, tetapi sebuah ilmu yang kita aplikasikan dalam hidup. Dan kerana itulah akidah perlu benar-benar menjadi akidah yang sahihah, akidah yang sebenar, yang akidah ini dia bukan sifatnya dipegang oleh minoriti umat Islam, tetapi dipegang oleh majoriti umat Islam bukan setahun, bukan 100 tahun, tetapi sejak daripada zaman Nabi sama saja sampailah ke sekarang. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambah minyak di petrol station. So bila kita buka cap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun detekan bunga api ini akan menyebabkan gas okten yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak.
makan sambal, recikan bunga api itu tadi menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membau 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, bocik selamat, jiwa selamat, harga selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Syukur kalbuku terbayang pada seriku memandang kekasih izin menumpang, rindu tak sanggup bertahan. Satu persatu kau tulis dan jemu-jemu dibaca. Tak ada kisah berpisah antara kita berdua. Suratku baca terbentang luas jalan cerita, padu jiwa padamu raga, bermohon cinta sekadar cinta. Sungguh sedih di pandangan mata, dalam budi, dalam kata-kata, tiada terang dan setara. Maha cinta, kisah cinta kita, suci bersih, berhak milik dia. Kan ku puji dia, hanya dia, tiada lain dan setara. Maha cinta, kasihku padanya. Baca terbentang luas jalan cerita, ku padu jiwa padamu raga, bermohon cinta sekadar cinta. Sungguh sedih di pandangan mata, dalam budi, dalam kata-kata, tiada terang dan setara. Maha cinta, kisah cinta kita. Maha cinta, kasihku padanya, tiada lain dan setara. Maha cinta, kasihku padanya. Kasih cinta kita. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Center Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk kita bersama Taman Syurga kita untuk petang ini, insya-Allah bersama rancangan Usrah Nurani. Dan untuk Usrah Nurani pada petang ini, insya-Allah kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk usrah besar di luar sana, insya-Allah boleh sama-sama kita kongsi pengalaman kita, insya-Allah tajuk yang kita akan bawakan untuk petang ini. Dan untuk anda jangan lupa juga untuk kita ramai-ramai panggil kawan-kawan kita dan tag kawan-kawan kita juga, ahli keluarga kita, sahabat kita, untuk kita dapat manfaat bersama untuk petang ini. Dan bersama para pendengar, Alhamdulillah untuk petang ini untuk Usrah Nurani kita akan bersama Naqib dan juga ahli usrah di Konti IKIM, Alhamdulillah. Dan kita mengalukan untuk Naqib kita untuk petang ini, Alhamdulillah, bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah tamam, masya-Allah. InsyaAllah bersama Naqib kita untuk petang ini untuk memandu usrah kita pada petang ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sudah menjemput. Dah lama tak ke Konti, masya-Allah. Ya, Alhamdulillah. Last di Pesta Buku ya Ustaz. Ya, betul. Masya-Allah. Dan Ustaz untuk waktu ini mohon Ustaz untuk mukadimahnya dan juga taruh bersama ahli usrah. Silakan Ustaz. Terima kasih Haji Munah. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada petang ini bersama-sama dengan DJ ahli usrah yang terlibat pada petang ini yang bersama-sama di Konti. Begitu juga ahli usrah kita yang besar di luar sana yang mendengarkan kita di corong radio maupun di live kita. Ya, siapa saja pun yang bersama-sama, ya, Allah Ta'ala takdirkan pertemuan-pertemuan yang baik mudah-mudahannya, insya-Allah. Dan pertemuan ini kita harapkan terus diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu sama-sama kita mulakan terlebih dahulu dengan kita memohon kepada Allah Ta'ala akan segala kebaikan buat kita. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah ala kulli halin, ya, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana diuji dengan hujan kita sudah hampir 2 hari, ada yang banjir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa berikan kebaikan-kebaikan baik dalam nikmat, baik dalam musibah. Ya, mudah-mudahan sentiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dapat menzahirkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala. Jadi kita bertaaruf dahululah. Saya Alhamdulillah petang ini dapat bersama-sama di Konti menggantikan kepada murabbi kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli yang ada urusan. Kita doakan beliau untuk setiap urusannya dipermudahkan oleh Allah. Dan bersama-sama kita di Konti juga ada ahli-ahli usrah yang akan sembang-sembang, kongsi-kongsi dengan kita petang ini. Dengan topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Jadi saya ingat boleh terus kepada usrah lah, insya-Allah. InsyaAllah di kanan saya dulu, kiri saya dulu, insya-Allah. Fadhil Ustaz. Terima kasih. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih yang pertama sekali, terima kasih kepada pihak IKIM kerana telah menjemput saya sebagai anak usrah pada hari ini. Alhamdulillah, dulu hanya sekadar dengar di corong-corong radio, sekarang berada bersama orang-orang yang hebat ni. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah takdir yang baik yang Allah berikan kepada kita semua berjumpa. InsyaAllah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Yusuf.
berasal daripada Kelantan. Sekarang bertugas sebagai dai komuniti Yadim. Dan imam surau Jumaat Ittifaqiyah. Surau yang terbakar dulu. Tahfiz yang terbakar dulu. Jadi alhamdulillah sekarang ni masih lagi bertugas sebagai dai komuniti di PPR Seri Semarak, sebagai dai di dalam komuniti masyarakat. Ditugaskan untuk buat kelas agama, buat program agama dan sebagainya, kebajikan islah untuk orang Muslim, dakwah untuk non-Muslim, insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz. Ada darah kacukan Arab Ustaz? Ya, betul. Tengok Ayah wajahnya kita tahu. mak saya orang Syria. Ayah berkahwin dengan mak di Malaysia lah. Mak datang ke Malaysia sebelum dia berhijrah ke Australia. Dan berkahwin dengan ayah, berjumpa. Masa tu ayah jadi imam Masjid Abu Bakar Siddiq. Berjumpa dengan atuk saya, ayah kepada mak saya tu lah. Lepas tu berjumpa dengan atuk kata, pilih yang mana anak saya nak kahwin. Lepas tu dah kahwin, atuk saya tinggalkan mak saya dekat ayah saya, dia pun pergi ke Australia. Masya-Allah. Insya-Allah. Itulah sebuah sedikit pengalaman. Dia orang hebat sama-sama dengan kita, dengan pengalamannya bersama masyarakat, dengan background ini indahnya ukhuwah Islamiah. Tidak mengenal bangsa, tak kira bangsa, warna kulit, negara. Kita semua disatukan dengan kalimah la ilaha illallah dan di bawah payung junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahli usrah kita yang kedua, masya-Allah, ini suaranya sering kedengaran sudah. Tapi hari ini sebelum dia melantunkan dengan irama-iramanya, kita tengok dululah ta'arufnya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dami. Pertamanya terima kasih ucapkan kepada Nakib Usrah hari ini, Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin. Lepas tu rakan usrahnya baru tadi bercakap ni Ustaz Abdul Rahman Muhammad Yusof, kemudian tu Haji Haratin Mona, Haji Jasman, sahabat-sahabat di luar sana. Alhamdulillah ini kali pertama saya berada di usrah Nara ni. Dia punya perasaan dia lain. Dia tak macam perasaan bila kita ditemu ramah untuk buat satu program. So kat sini dia agak tense sikit lah. Bagi tenang, insya-Allah tak ada apa-apa. Kita sembang petang je, selamat petang. Nasib tadi cokodok je. Dia sambil makan aja. Tapi seronok juga pasal dia punya perasaan tu makin kita akan duduk dekat dalam keadaan yang yalah, taman-taman syurga. Ya, masya-Allah. Sungguh ditambah dengan satu unsur kekeluargaan kita di sini. Dan keluarga sebenarnya kita nampak je ada 5 orang di sini, tapi keluarga besar kita semua sedang mendengarkan kita. Ya, itu adalah bahagian daripada ukhuwah yang besar lah untuk kita, insya-Allah. Jadi orang pun dah kenal lah, ya, Al-Ma'ruf La Yu'raf. Lagu-lagunya sentiasa menjuarai carta-carta. Masya-Allah. Jadi sebentar lagi pun kita mungkin request lah sikit untuk memperdengarkan lagu-lagu Abang Dami, insya-Allah. Request banyak Iswan. Request banyak, insya-Allah. Kalau ada masa je yang tak ada. Ya, betul. Biasanya begitu. Baik, dengan itu saya serahkan semula kepada DJ Mona untuk kita fokuskan tajuk perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nakib kita untuk petang ini. Dan untuk saya sendiri pun nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Ida'at Ma'had Al-Wayar Islami Al-Manizi. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang seorang sahabat atau beberapa sahabat yang ada insya-Allah untuk petang ini. Dan tajuknya untuk petang ini pembantu kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu saya serahkan kepada nakib kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang pembantu kecil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terbayang di kepala kita beberapa orang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tonggak utama pada melancarkan setiap urusan baginda sallallahu alaihi wasallam harian. Dan tentunya apa yang kita ambil dasar daripada perbincangan kita tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in,
Ya, mereka adalah orang-orang hebat yang berada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak kira umurnya. Ya, keliling baginda Nabi ada kanak-kanak, ada wanita, ada orang-orang dewasa, ada orang-orang senior, ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Ya, ini mungkin Ustaz Abdul Rahman lebih makruf lah dengan keadaan duduk dalam komuniti, ya, bagaimana cabaran-cabaran untuk berdakwah kepada komuniti. Tetapi apa yang kita nak ambil sebagai dasar pada petang ini adalah kita menceritakan tentang orang-orang hebat di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya nama-nama ini akan mengingatkan kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini pun sebagaimana kita maklum, bulan Syaban, sudah hampir kepada bulan Ramadan. Dan bulan Syaban ini adalah bulan disebut sebagai bulan salawat. Ya, bulan salawat kerana ayat perintah salawat itu turun pada bulan Syaban. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW itu memperingatkan kita kepada baginda Rasul SAW, dan itu adalah tujuan paling mulia, ya, memperingati Rasul. Dan ada banyak cara untuk kita peringat baginda Rasul SAW, antaranya adalah dengan menyebutkan perihal insan-insan yang disayangi oleh baginda Rasul dan menyayangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas dasar itulah kita pilih satu temanya, iaitu pelayan kecil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak petik dahulu seorang, iaitulah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Anas bin Malik makruf sebagai pembantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bermula beliau membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika umurnya ada yang kata 9, ada yang kata 8, ada yang kata 10, selama 10 tahun pula. Ya, maknanya darjah 3 lah, darjah 3, darjah 4. Kita darjah 3, darjah 4, pangkah gasing kat tingkap lagi, main pusing-pusing, main tepi longkang lagi, tapi ini sudah berkhidmat dengan insan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muda kena ambil semangat lagi ni, daripada kecil, kan, macam mana nanti kita akan tengok macam mana khidmatnya Sayyidina Anas sehingga beliau mendapatkan bahagian daripada kelebihan-kelebihan yang banyak yang berkat daripada khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling utama yang saya nak sebut adalah, beliau antara yang disebut sebagai mukthirina birriwayah, yang banyak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecerdasannya menyebabkan beliau duduk banyak dengan Nabi, ambil banyak, dengar banyak kata-kata daripada Nabi dan sampaikan kepada sahabat-sahabat ataupun generasi yang lain yang akan kata-kata Nabi. Sayyidina Anas bin Malik duduk tempat ketiga, ya, pada periwayat hadis yang paling banyak. Nombor 1 adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5,000 lebih hadis, 5,374. Yang kedua jatuh pada anak Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dengan 2,630 hadis. Jauh beza. Abu Hurairah 5,000 lebih hadis. Duduk dengan Nabi pun sekitar 3-4 tahun macam tu je. Tapi 5,000 lebih, maknanya sangat obses, ya, dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercakap, dia dengar, dia sampaikan kat orang. Nabi bercakap, mana Nabi ada, situ dia ada. Itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Pun kita tahu dalam mengikuti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar adalah cukup jaga sunnah, ya, sehingga tempat Nabi duduk dia duduk, ya, tempat Nabi tunduk di satu tempat dia tunduk. Sangat mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Yang ketiga jatuh kepada yang kita nak bincang petang ni lah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang riwayatkan 2,286 hadis, lebih kurang saja dengan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi bagaimana rapatnya, bagaimana dekatnya, sehingga setiap kata-kata diambil, ya, dan setiap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam diserap, ya, oleh Sayyidina Anas, ya, sehingga didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan yang kita akan bincang lepas ni. Jadi mungkin saya passing, ya, kepada ahli usrah kita, Ustaz Abdul Rahman, kalau ada nak kongsikan, ya, apa-apa yang berkaitan. Mungkin ada sahabat-sahabat lain ke, ya, yang ada tergambar di fikiran Fadil Ustaz, mungkin boleh kongsikan sama, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada nakib kita Ustaz Fahmi. Masya Allah, di atas penerangan tadi, Alhamdulillah kita boleh tengok
bagaimana didikan Nabi kepada khadimul saghir, atau kita panggil sebagai pembantu kecil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didikannya sampai kepada sehingga dia boleh menjadi seorang gubernur, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan menjadi orang yang ketiga yang Ustaz Nakib kita bagi tahu tadi, ketiga yang paling banyak menyampaikan hadis, merawikan hadis. Alhamdulillah. Jadi ada dalam satu hadis, hadis akhlakun Nabi daripada kitab Haruman. Saya ambil daripada kitab Haruman Wangian, Akhlak Habib. An Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin wala lima sana'ta wala ala sana'ta, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata dia telah berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia mafhum daripada hadis ni, dia kata Anas kata Nabi tak pernah kata uff pun pada dia. Uff ni biasalah perkataan orang Arab kan. Uff, kita lah, tak nak lah kan. Nabi tak pernah kata pada dia uff. Wala lima sana'ta, dia kata kenapa kamu tak buat. Wala ala sana'ta, kenapa kamu tak buat lagi. Ala sana'ta, kenapa kamu tak buat lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa sifat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tertibnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tak pernah tegur dia. Dia buat benda pun Nabi redha. Dia, kita panggil apa? Maknanya anak kesayangan lah. Kalau sebab dalam keluarga lah, ayah nak keluar kejap, okey baik, contoh. Tapi bila di hadapan Nabi ni, Nabi dia kata Nabi tak pernah tegur dia. Jadi menunjukkan bahawa sifat Anas bin Malik daripada kecil lagi dah menunjukkan sifat seorang yang terbaik. Didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi seperti nakik kita kata, ada satu lagi pembantu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan di dada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas. Tapi sebab ramai sangat nama Abdullah, jadi sahabat panggil Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni hebat juga. Dia orang yang kelima, Ustaz kata tadi, orang yang ketiga, Anas bin Malik tu yang meriwayatkan hadis yang terbanyak. Ibnu Abbas jatuh kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ni lebih kurang 1000 lebih lah. Saya tak pasti berapa, 1000 berapa tu lah. Selepas Sayyidatina 1696. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Selepas Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila mana Sayyidina Abbas ini salah satu juga pembantu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dia daripada bayi lagi. Masya Allah, daripada bayi lagi, tapi umur dia 13, Nabi dah wafat. Umur Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, umur dia 13, Nabi sudah wafat. Tapi dia juga banyak kita panggil meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika bila mana Nabi nak pergi sembahyang, Sayyidina Abbas ni dia nak keluar, dia tunggu Nabi di hadapan rumah Nabi. Nabi kalau dia tengok Nabi nak ambil sembahyang, jadi dia cepat-cepat dah ambil air untuk ambil sembahyang. Rumah Nabi bukan macam rumah kita, ada paip kat dalam rumah. Jadi di situ, masa tu dia umur 6 ke 7 tahun. Dia dah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini juga, dia juga bayi yang ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditahnik, mana tahnik ni apa? Tahnik ni masukkan air, masukkan tamar, benda manisan dalam mulut Nabi, keluarkan dengan air liur Nabi, masukkan di langit Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan keistimewaan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas ni,
yang boleh anak-anak muda sekarang ni ambil dan dicontohi oleh ibu bapa. Dia pada umurnya 13 sudah diambil pemikiran dia oleh sahabat-sahabat yang lain untuk dijadikan sebagai hujah dan sebagainya, insya-Allah. Itulah sebuah sedikit tentang Sayyidina Abbas bin Malik daripada daripada apa ni, Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Abbas, dan Sayyidina Anas bin Malik. Dia lebih awal lah, kerana dia masih kecil lagi, Masya-Allah. tapi dia pun lebih banyak berkhidmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Insya-Allah. Jadi dua orang yang kita dapat dengar, satu kisah daripada yang Ustaz ceritakan tadi, sebenarnya dua sisi, serempang dua mata lah. Bila Nabi SAW disebutkan bahawa tidak pernah tanya kepada Sayyidina Anas, kenapa kamu buat begini dan kenapa kamu tidak buat begini. Dua perkara itu disebut, bahkan tidak pernah keluar itu, ataupun kita kata tanda ni, kalau kita sebut tanda tak puas hati lah. Setiap kalimah yang menunjukkan tanda tidak puas hati maka boleh diletak sebagai itu. Ke, alah ke, apa-apa hatta tunjuk muka yang tidak senang juga termasuk daripada dalam ucapan tersebut. Jadi dua sisi pandang bila Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi tak pernah tanya pun kenapa kau buat macam ni atau kenapa kau tak buat macam ini. Dua sisi pandang. Yang pertama adalah hebatnya khidmat Sayyidina Anas, sehingga kan maknanya Nabi tak pernah komplain pasal Sayyidina Anas, menunjukkan khidmat dia dah terbaik. Kita kalau bos tak bising kat kita, maknanya kerja kita bagus kan? Macam tu kan? Bos tak ada apa-apa nak komplain, maknanya kerja TikTok lah. Kerja TikTok. Yang kedua, sudut pandang adalah bagaimana akhlak Nabi SAW sebagai yang dikhidmatkan. Maknanya akhlak Nabi kepada pelayan baginda, kepada pembantu baginda, sehingga maknanya kalau ada pun silap sikit-sikit itu dididik, ditarbiyah, bukan dengan cara diherdik, bukan dengan cara sampai disebut tak pernah tanya kenapa kau buat macam ni, kenapa tak buat macam ni. Kita kalau ada pekerja, itu soalan utama lah. Memang hari-hari dua benda tu lah pokoknya dia tanya. Kita hantar paper lain kan, disuruh buat lain, kita hantar lain, kata tadi aku cakap apa. Itu biasa akhlak bos dia, lain yang dia bagi lain lah, kan. Itu pernah berlaku ketika mana Sayyidina Anas radhiyallahu anhu main dengan budak-budak. Dia umurnya budak kan, 10 tahun, main dengan kanak-kanak. Ada tas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang sebab bila dah jumpa geng, jumpa kawan budak-budak, terlupa lah Nabi suruh apa tadi. Dia ralik. Jadi Nabi datang, tengok, Nabi senyum je. Sayyidina Anas tengok saja baginda Rasul SAW, terus teringat Allah tadi minta maaf ya Rasulullah. Maksudnya Nabi datang senyum, bukan datang herdik, bukan datang komplain. Tadi aku suruh aku tunggu tak sampai-sampai, kamu ke mana? Bukan itu yang keluar daripada mulut baginda. Lihat saja baginda terus senang Allah lupa. Itu kita dapat tengok dua sisi itu, akhlak Nabi yang dilayani dan akhlak pelayannya, iaitu Sayyidina Anas. Kedua-duanya terbaik. Itu yang kita boleh ambil pada hari ini. Kita tengok macam mana hubungan, sama ada kalau dalam bab khidmat ni, maksudnya kita di tempat kerja kan, macam mana hubungan majikan dengan pekerja. Susah nak carilah akhlak macam Sayyidina Anas, terlebih-lebih lagi akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pun yang kita nak buat contoh dalam kehidupan. Yang mungkin ada pada hari ini, mungkin salah satu side saja. Kalau ada pekerja bagus, mungkin bosnya ting-tong. Kalau ada bos yang baik, kadang-kadang dapat pekerjanya pula memang menyusahkan. Ada macam itu. Jadi
kedua-duanya apabila kita kembali tengok bagaimana sahabat Nabi SAW melayani atau mengkhidmati kepada baginda, ya, maka itu dapat kita ambil jadi semangat lah. Saya serah pada Abang Dami untuk ada apa-apa nak share, dan kalau boleh kita nak dengar lah suara merdu tu. Suara merdu tu nanti boleh diperdengarkan sama. Silakan Abang. Baik Nakib. Baik Ustaz, saya ada baca berkenaan dengan pembantu kecil ni, berkenaan dengan pasal Anas bin Malik juga lah. Saya tak tahu pasal kita bincang benda ni sebelum ni. Ada satu bab tu nak dikonfirmkan. Kalau ada katanya Abu Hurairah pernah bagi tahu, kalau nak tengok solat Nabi yang mirip, pergi tengok Anas bin Malik. Maksudnya kat sini, kehebatan dia khidmat terhadap baginda Rasul tu, dia boleh melihat baginda Rasul punya susunan solat daripada mula sampai habis. Maksudnya hebat tu, detail. Maksudnya Anas bin Malik ni seorang yang detail lah. Dia seorang yang detail, seorang yang memang cerdas otaknya. Jadi daripada kecil. Kalau tak, kita tak akan dapat lihat bagaimana budak boleh hafal sampai 2000 lebih hadis, dan sampai kan hadis ni bukan benda yang dia sangat kompleks. Ya, jadi kalau kita zaman kita ni genius dah lah. Hak ni permata pintar. Satu lagi yang saya dapat kat sini, saya dapat ilmu kat sini ialah apabila kita khidmat, kita akan dapat sesuatu yang daripada Allah akan beri dalam bentuk yang kita tak jangka. Kan? Patutlah dulu ayah saya pernah cakap dengan saya, buat kerja dia, buat kerja ikut tertibnya, ikut SOP-nya. Nanti kamu akan faham kenapa kena buat benda itu. Dan lepas tu dia akan jadi dia macam mall lah. Macam mall kita nak buat kunci ke apa kan. Kalau mall tu kuncinya tak betul, kunci tu tak boleh diguna pakai lah untuk buka kunci. So kalau dia betul, dia jadi cantik lah. Macam tu. Itu saya tengok, dahsyat Ustaz. Yang lainnya, sisi lain yang saya lihat ialah saya duk bertanya ramai orang, saya fikir tanya dan saya fikir juga, macam mana sekolah semasa zaman baginda Rasul, kanak-kanak sekolah. Macam mana sekolah? Kita ada sistem kita sekarang ni. Ada yang di kala kecil, dipanggil apa, baby, lepas tu toddler, lepas tu Montessori dan sebagainya kan. Tapi kalau zaman Nabi tu macam mana? Dia mesti ada. Memang cara Nabi tu ada cara terbaik, tapi sistem ni macam mana? Jadi hari ni terjawab sistem dia yang itu. Khidmat, kupat. Khidmat. Dahsyat. Khidmat kepada guru pun, Khidmat kepada guru. So untuk mendapatkan ilmu yang orang lain tak dapat. Betul. Betul kan Ustaz? Betul. Macam Abang Nakmi sebut tadi, saya tertarik betul. Maknanya khidmat, kita elokkan khidmat kita, maka nanti akan dapat sesuatu yang kita takkan, betul, kita tak boleh baca lah ya, maknanya benda tu. Dan kepada dua-dua orang sahabat yang disebutkan tadi, Ustaz Abdul Rahman sebut tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abang Nakmi sebut tentang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kedua-duanya ni khidmat daripada kecil, dan hasilnya, hujungnya daripada khidmat mereka dapat sesuatu yang tidak didapati oleh orang lain. Betul. Apa dia? Doa. Kedua-duanya. Ustaz bacakan doa tadi. Apa Nabi doa untuk dia? Ibnu Abbas, faqih fiddin. Ibnu Abbas, mufassir kabir. Ya Allah, engkau faqihkan dia dalam agama, bagi dia faham agama, wa'alimhu ta'wil, ajarkannya Quran, faham Quran. Itu doa. Apa hasil daripada khidmat dia dapat doa tu yang orang lain tak dapat. Ustaz naik goma tu Ustaz. Orang lain tak dapat. Seorang lagi, Sayyidina Anas yang kita bincang ni. Sayyidina Anas punya Nabi doa ke dia lagi dahsyat. Hasil khidmat 10 tahun, Nabi SAW doakan tawil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah, ataupun wabarik lahu. Panjangkan umur dia, ramaikan anak dia, banyakkan harta dia. Dan Sayyidina Anas kata, kebun aku satu musim berbuah 2 kali. Orang lain sekali je. Dua kali. Dia berbuah 2 kali. Kebun dia semua bau kasturi. Ya. Nabi doakan apa? Ramai anak. Anak dia, anak keturunan dia 120 lebih. Umur panjang. Umur Sayyidina Anas 103 tahun. 103 tahun. Ini
orang yang dapat cuma ada ujian lah, ada ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada Sayyidina Anas waktu di Basrah. Ada datang penyakit taun, dan macam zaman kita COVID lah kan, ahli keluarga tu ramai-ramai kena. Jadi lebih daripada 70 ke 80 orang sekaligus maknanya kena taun di Basrah pada ketika itu. Dan Sayyidina Anas orang yang sabar. Pada tahun 60 Hijrah lebih macam tu, Allah Ta'ala ambil belaka semua anak-anaknya. Tapi keturunan ramai, dan itu dua doa tu, kepada dua sahabat yang orang lain tak dapat doa tu. Saya nampak bila Abang Dakmi sebut tu, maknanya dengan khidmat, dia jalankan khidmat macam biasa, tapi di hujungnya Allah Ta'ala bagi dengan satu perkara yang orang lain tak dapat, insya-Allah. Benar. Allah. Abang Dakmi cakap tadi, baru kita nampak dengan besarnya khidmat tu. Ustaz tengah khidmat sekarang da'i community. Anak ni tayamum je. Masya-Allah. Air wudu. Masya-Allah. Ada apa-apa lagu yang berkaitan ke yang boleh kita perdengarkan? Saya cuba kita seronok dengar cerita sahabat kan. Seronok dengar cerita sahabat ataupun Boleh Ustaz, saya ada benda semasa saya buka je kat sini, saya nyanyi sekali. Sila. Rahmatan lil alamin. Masya-Allah. Lagu favorit anak saya tu hari pula. Masya-Allah. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Syafi Allah, Ya Habib, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Syafi Allah, Ya Habib. Selawat dan salam ke atasmu, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Engkaulah hadiah yang terindah, rahmatan lil alamin. Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Syafi Allah, Ya Habib. Selawat dan salam ke atasmu, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Engkaulah hadiah yang terindah, rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun alaik. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu Akbar. Hadiah terindah.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana rahmatun muhdah." Ya, aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Ya, hadiah terbesarlah buat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tak akan mampulah kita balas kan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Yang layak membalasnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu sekadar yang layak untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak balas hatta kita lantunkan selawat, ingatan kita, tetap tak akan dapat membalaslah. Hakikatnya apa yang diberikan diri baginda tu jadi hadiah kepada umat, jadi satu rahmat buat kita. Bukan diri baginda sahaja, bahkan orang-orang di sekeliling baginda juga menjadi rahmat untuk kita. Bila kita tengok satu persatu kehidupan, bagaimana sahabat-sahabat mereka ikut sungguh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok antaranya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kata para muhaddisin, beliau antara orang yang meriwayatkan hadis Nabi fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak fizikal Nabi itu diriwayatkan detail oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sebab sahabat ni, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ada haibah. Apa haibah? Macam satu aura lah. Orang tengok, orang ta'zim, orang akan agungkan baginda, rasa segan nak pandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam secara direct. Itu mereka tak mampu nak buat. Bukan mereka tak mahu, tapi tak mampu, melainkan anak-anak kecil. Saya pergi berceramah. Kalau dengan orang-orang dewasa, dia pun tengok kitab kan, tengok muka kita sekali-sekala, tengok kita. Tapi kalau budak ada yang bawa anak pergi, dia tenung anak tu, boleh tenung muka kita depan tu, tak kedip-kedip. Tengok balik dia cerita ke ayah dia, ayah ustaz tu terkeluar bulu hidung dia. Dia boleh perhati. Itu budak. Kita dewasa, kita tak detail yang pertama, dan kita tak perhati. Dan ini kalau kita baca Syama'il baginda Rasul SAW, hadis-hadis yang bab fizikal tu banyaknya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kerana beliau kecil dan beliau describe satu persatu fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu antara disebut khidmat sahabat kecil, khidmat sahabat kecil. Jadi mungkin kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali pada round yang kedua lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi masa sikit. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fahmi dan terima kasih Ahli Usrah untuk petang ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan eksekutif pemantauan penyelidikan grade TQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam sebarang bidang sains, sastra, sains sosial, perundangan, pengajian Islam atau yang bersesuaian. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Antara bidang tugas, menjadi pegawai perhubungan antara UPP dengan pusat-pusat akademik berkaitan aktiviti penyelidikan seperti penyediaan kertas cadangan bagi tujuan mendapat kelulusan, pelaporan perkembangan projek penyelidikan secara berkala, pematuhan kepada etika penyelidikan dan pengesahan penutupan projek penyelidikan yang tamat. Kemukakan permohonan anda kepada Undi Mulia Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 14 Mac 2023. Assalamualaikum Adila, saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya Maria, kenapa tu? Tadi saya dengar radio IKIM, tempahan sewaan dewan untuk majlis kahwinan dah dibuka dan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh iya ke? Alhamdulillah, lega sangat. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam
macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis Korporat Keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azimi. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azimi. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azim. Sertai infak kurban sempena program kurban perdana Aidiladha 2023 peringkat negeri Melaka. Inisiatif ibadah kurban tempatan yang dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka melalui aikurban.my. Tempah sekarang di aikurban.my untuk menikmati harga tempahan awal serendah RM4,650 untuk seekor lembu atau RM700 untuk sebahagian lembu sehingga 31 Mac 2023. Perkhidmatannya mudah, telus dan selamat hanya di aikurban.my. Maklumat lanjut layari www.aikurban.my.
Apa cerita warna pagi Dengarkan. Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Sunan dari Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah radhiyallahu taala anhum, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an, apa kata Ibn Abbas mafhum hadis, siapa yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu memperbanyakkan istighfar, astaghfirullah, banyak-banyak. Paling-paling kita sebut bahasa best lah, paling-paling cikai pun lah, ya. 2 perkataan tu je, astaghfirullah. Bukan banyak pun, 2 perkataan je, astaghfirullah. Apa maksud astaghfir? Aku mohon ampun kepada Allah. Nah, mudah aja, ya. Jadi sambil bawa kereta, sambil dalam keadaan kita menunggu giliran dipanggil ke kaunter, ya, sambil tunggu makanan kita sampai, Tunggu orang rumah shopping. ya, bahasa Ipoh, dah sebab cuti sekolah, cuti sekolah kan, tunggu nak naik flight, waktu tu memperbanyakkan lagi istighfar, ya. Kemudian pasal apa akan jadi, saya Allah akan menjadikan untuknya pada setiap kesusahan itu ada kesenangan, setiap kesempitan ada jalan keluar, dan dia dapat rezeki yang tidak dijangka-jangka. Masya Allah, tabarakallah. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani, dan masih lagi bersama para pendengar untuk petang ini. Kita secara langsung siarkan di FB IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk anda juga perkongsian boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404, dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah, ramai di FB, Masya Allah, yang tulis learning point ke situ, ramai sekali, Masya Allah. Dan untuk anda, untuk sesi kedua ini, jangan lupa juga untuk panggil lagi ramai-ramai kawan kita dan sahabat anda kita, untuk kita dapat manfaat bersama, insya Allah. Itu pahala jariah untuk kita petang ini. Dan untuk petang ini, Alhamdulillah, masih lagi bersama nakib kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin Al-Azhari dan Ustaz Abdul Rahman bin Muhammad Yusuf, dan juga saudara Dami pada petang ini. Masih bincangkan tentang pembantu kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini bersama Ustaz untuk kita bincang lagi bersama. Silakan Ustaz. InsyaAllah, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi kita dah bincangkan beberapa peristiwa ataupun perkara yang berlaku kepada pembantu kecil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat terus lihat khidmat-khidmat yang dilakukan oleh pembantu kecil yang mulia ini, di mana antaranya disebutkan bahawa beliau adalah seorang yang sangat memahami, menuruti dan mentuntuti kesukaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita dapat ambil adalah khidmat ni dia kena dari hati lah, kan. Kalau dia half-hearted, kita panggil separuh ataupun susah sikit, dia nak berlangsung khidmat tu dengan baik, agak sukar. Dan khidmat akan memberi kesan baik kepada yang dikhidmati, dan paling memberi kesan kepada yang mengkhidmati. Sebab tu saya diceritakan oleh sahabat-sahabat saya di pondok. Pondok ni macam-macam orang.
masuk jadi santri di pondok ni ada macam-macam orang. Ya, ada yang bijak, ya, tapi biasanya tak ramai. Yang bijak ni biasanya tok guru, dia akan nampak, dia akan ambil jadi kepala mutalaah, dia akan ambil jadi ketua kelas lah, tolong bawa muzakarah apa semua. Dan yang biasa ada orang-orang tertentu saja yang akan gantikan tok guru. Kalau tok guru pergi mengajar di mana-mana tak dapat hadir, maka ada anak-anak murid kanan tok guru yang terpilih. Ini yang bijak-bijak lah, yang dapat hadam, hafal matan yang power-power. Itulah antara kehebatan ulama-ulama kita, ya. Mereka tahu bahagi-bahagikan jenis-jenis orang yang ada, ya. Di pondok-pondok tidak semua orang yang maknanya duduk bersama-sama dengan ilmu, dengan akademik, dengan matan-matan, tetapi ada satu side yang tok guru ni akan beri mereka khidmat, ya. Jadi ada anak murid tukang bawa beg, ya, dia tukang bawa beg. Terkadang tukang bawa beg ni jadi alim sama macam tok guru dia. Dia tak apa matan sama dengan santri-santri yang hafal tu. Tapi di mana tok guru ada, dia ada. Cuma kerja dia bawa beg. Kita dapat baca banyak cerita-cerita karamah-karamah aulia dan sebagainya. Kalau kita jumpa anak-anak murid, kadang dia panggil khadim kan, ahli khidmat ni, kerja dia bawa beg, ya, tapi akhirnya dia yang dapat gantikan tok guru dia mengajar. Kerana apa? Sebab kerja dia bawa beg, hari-hari dia dengar tok guru dia masuk dalam. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang cara tarbiyahnya bukan dengan jalan ilmu, tapi dengan jalan khidmat. Ya, ini maklum, ya, di pengajian-pengajian tertentu. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah daripada hati, ya, daripada hati. Ya, mereka memuliakan orang yang mereka khidmati, ya, dan mereka memberikan sokongan yang padu, tak berbelah bahagi. Ini kita dapat tengok daripada perbuatan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis disebutkan, Sayyidina Anas cerita, Nabi pernah dijemput oleh seorang tukang jahit. Dia makan, dia masak, dia buat roti daripada tepung syair, makanan merahain lah. Roti tepung syair ni memang yang paling low quality lah. Dia pun kerja tukang jahit. Tukang jahit ni bukan satu profession yang tinggi dalam masyarakat pada ketika itu. Dan daripada sini pun kita dapat tengok akhlak Rasulullah SAW. Tukang jahit datang jemput jamuan apa, karipap. Contoh kita zaman kita lah. Ustaz, jemput datang ke rumah saya sikit, ada jamuan sikit ni. Kita datang karipap je. Jamu karipap saja. Roti syair, ya, kemudian ada satu kuah yang buat cicah dengan roti. Kuah tu di dalamnya ada daging kering. Kadid daging kering masin. Ya, daging masin ni kalau orang yang berharta sikit, zaman tu orang berharta, orang Arab ni dia suka kambing kan. Ustaz, ada keturunan dia suka kambing. Saya yang bukan orang Arab pun suka kambing kan. Jadi kalau orang yang banyak harta ni, dia ambil seekor sembelih je, makna daging fresh. Daging fresh, dia makan kambing. Siapa yang makan daging masin, tujuan apa masin? Macam kita ikan kering kan. Sebab dia orang susah. Yang makan daging kering ni orang susah je. Jadi dia jamu Nabi, tukang jahit ni, dah lah roti yang paling low quality tepung. Kuah pula, kuah pakai daging masin. Maknanya memang kita boleh kiaskan lah dengan menu rakyat biasa, nasi bajet lah. Nasi putih dengan telur dadah je jamu kan. Maksudnya begitulah. Nabi datang, dan kata Sayyidina Anas, Nabi pergi pada periuk tu, Nabi cari labu. Nabi kaut tu, Nabi kaut labu. Daging, Nabi jamu pada orang lain. Nabi utamakan, maknanya Nabi ambil hak yang paling orang tak nak sekali. Kita kalau ada kuah, kari kambing dengan kentang, yang mana orang cari dulu? Kentang dulu ke kambing dia dulu? Kambing lah. Kita mancing kambing dulu lah kan. Tarik senduk tu ke tepi, naik ke atas, dapat tabur. Sampai orang belakang tu, ingat orang belakang sikit, mancing banyak sangat tu. Tapi Nabi SAW ambil labu dulu. Sebab apa? Isar. Ini isar. Ya, Nabi tahu yang datang ni pun, yang jamu ni pun bukan orang senang. Yang datang pun sahabat-sahabat. Jadi Nabi utamakan sahabat, kamu ambil daging.
aku ambil labu. Apa yang berlaku adalah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menyatakan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Anas kata dia ada anak murid dia, Sayyidina Sabit Al-Bunani, ya, radhiyallahu anhu, sebut Sayyidina Anas lepas daripada itu, bila nak buat makanan, maka Sayyidina Anas akan pesan selagi boleh masukkan labu, masukkan labu. Apa-apa makanan yang nak makan, nak ataupun yang nak dibuat, kalau boleh dicampur labu, maka campurkan labu, maka aku akan mencari labu. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia melihat baginda Rasul SAW ketika ada satu kuah daging dengan labu, Nabi tetap akan cari labu, mengutamakan labu. Jadi kesukaan Nabi SAW telah menjadi kesukaan dia. Yang mana disebutkan sebelum tu, Sayyidina Anas tak pernah suka labu. Tak pernah suka labu. Tapi bila beliau lihat, Nabi bila ada kuah labu, ambil labu. Bila ada labu, ambil labu. Daging disisih. Sayyidina Anas nak buat apa-apa makanan, ya, maka dia akan dimintakan untuk dicampur dengan labu. Kerana apa? Terkesan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kisah. Sila Ustaz tambah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, perkongsian daripada nakib kita. Allah. Kita nak berkongsi apa? Hampir ke semuanya Ustaz dah kongsi. Jadi Allah. Jadi saya cerita sedikit lah pengalaman saya lah, berkenaan dengan khidmat kepada guru ni. Alhamdulillah sekarang ni saya berkhidmat kepada Habib Mahdi Abu Bakar Al-Hamid di sekolah dia, Ma'had Tafiz Dar Tarif. Jadi saya berkhidmat di situ, saya tengok pelajar-pelajar yang dididik oleh Habib Mahdi ni sangat-sangat sungguh berkhidmat kepada para asatizah, dari segi makanannya, dari segi tempat nak mengajarnya dan sebagainya. Jadi ini satu didikan yang payah kita nak cari kalau tak ada didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didikan yang Nabi beri sampailah kepada kita sampai pada hari ini. Nabi bagi pada sahabat, sahabat bagi kepada tabi'in, tabi'in bagi kepada kita, bagi kepada ulama, sampailah kepada guru-guru kita sekarang. Alhamdulillah. Jadi benda ni masih lagi diteruskan. Sehingga kan ada pelajar yang saya tengok, bila Habib makan, budak-budak cepat ni rebut makanan yang sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Habib tu. Dia serebut ambil makan. Dia kata Habib lagi ambil. Masya Allah. Saya tengok daripada situ, bila dia buat macam tu, bila dia belajar, maka keberkatan ilmu tu lebih lagi. Kerana khidmat dia, kita panggil apa, penghormatan yang diberi oleh guru kepada pelajar tu, daripada pelajar kepada guru tu sangat besar. Walaupun kita kata dia belajar sekejap saja, tapi banyak ilmu yang dia dapat. Begitu juga pengalaman yang saya boleh ambil daripada kisah ayah saya lah. Ayah saya seorang yang dulu belajar sekolah Inggeris. Kan dulu kan, tahun 60-70 sekolah Inggeris. Lepas tu dia tak nak jadi cikgu, dia masuk tabligh. Dia pun berkhidmat anak kepada cucu, anak kepada Tok Penali, Tok Ayah Mat masa di Kelantan tu. Hanya berkhidmat 2 tahun, Masya Allah, banyak benda yang dia dapat lah. Dari segi doa-doa yang masyhur, doa-doa yang tak pernah lah anak murid yang biasa datang pagi balik petang tu tak dapat. Dia sehingga kan Tok Ayah Mat tu, dia makan, Tok Ayah Mat makan, dia pun makan apa yang Tok Ayah Mat makan. Orang kata tengok Yusuf ni pelik betul lah. Daripada keberkatan tu dapatlah, sampailah dia tak ada duit pun. Dia ni seorang pelajar yang tak ada duit, pergi berhijrah, pergi ke India tanpa ada duit, disponsor oleh orang. Lepas tu pergi pula ke Jordan,
10 tahun duduk di Jordan, tak ada duit. Dia kata apa? Angkat tangan supaya sunat, ada orang hantar duit, ambil tiket pergi belajar Jordan. Masya Allah. Sehingga macam tu sekali keberkatan oleh guru tu. Dan di samping itu kita panggil apa, kesungguhan untuk mempelajari ilmu agama itu membawa kita ke jalan yang mudah untuk masuk syurga. Talabul ilmi farid apa dah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita panggil khidmat guru itu sangat banyaklah. Seperti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia menjadi seorang gubernur dan didoakan oleh Nabi khusus kepada dia seorang. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu. Itulah sebuah sedikit Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi itu yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, yang bagaimana anak-anak didikan, ya, bawah didikan tadi, sebenarnya mereka diajar akan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il juga disebutkan antara yang Nabi ambil ataupun yang Nabi suka makan adalah thuful. Ya, thuful ini adalah lebihan makanan. Ya, sebenarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menghargai nikmat. Makanan itu tidak pernah akan jadi masalah, ya, walaupun lebihan daripada orang. Dan kita dapat tengok sebahagian budaya Arab masa saya belajar di Mesir dulu macam tu. Ya, mereka waktu kita tamu datang, dia bawa keluar kambing, dia bawa keluar ni apa semua. Jadi antara pesanan senior-senior tu jangan habiskan, sebab ini bahagian ni mereka selepas daripada kita makan, dia akan bawa ke belakang dan keluarga mereka akan makan pula. Jadi kalau kita habiskan, keluarga dia, sebab dia bawa keluar apa yang dia ada untuk dirai kita sebagai tetamu. Sebab bukan senang orang kampung nak dapat daging, ya, macam tadi kita sebut lah, ya, tapi kita datang tu dia bawa keluar habis. Mungkin itu stok makanan dia per sebulan, yang dirai kepada tetamu. Sebenarnya itu adalah hakikat daripada pengamalan mereka kepada tarbiyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yu'azzim ni'mah, ya, membesarkan nikmat dan tidak memperkecilkannya. Ya, hatta lebihan makanan ni pun nikmat, masih boleh dimakan. Ceritanya bukan tapi bukan macam kita pada hari ni lah. Kita kalau kadang makan dalam talam pun tak ada adab kan. Dia gaul dulu habis. Sebab tu Nabi suruh jangan pecahkan, barakah tu turun di tengah. Kita makan, kalau makan sama-sama ramai-ramai berjemaah, kita tarik sikit. Jadi bila kita nak makan, tarik lagi sikit, nak makan, tarik lagi sikit. Jadi yang tengah tu tak kacau. Kalau kita tak habis pun, angkat, bawa ke belakang, orang belakang masih boleh makan. Tapi kalau dah kita sini ambil lauk, gaul baik punya tangan, lepas tu kita makan sikit dah, tak sedap lah. Bagi orang nak makan, orang tak makan. Itu adab yang tak dijaga. Ya. Sedangkan sunnah Nabi SAW antaranya adalah yuhibbul thuful, yang menyukai Nabi ambil. Sebab nikmat makanan itu nikmat. Kalau kita bahasa kita tu apa? Setitik peluh petani tu, sebutir beras. Sebutir beras, setitik peluh petani. Kan? Itu ayat-ayat yang maknanya membesarkan nikmat. Dan makanan itu adalah bahagian daripada nikmat. Itu yang saya tariklah bila Ustaz ceritakan tadi tu, ya, kerana mereka diajarkan supaya menghargai, ya, bahagian daripada nikmat itu. Terlebih-lebih lagi adalah, ya, daripada dia panggil tabarukan lah, ya, dengan yang dimakan oleh guru tadi. Silakan Abang Dami untuk yang last kita ni. Nak cakap ke nyanyi? Cakap sikit, lepas tu satu lagu. Saya lihat kat sini, bagi saya punya assuming saya ialah Anas bin Malik ni perlu dijadikan mentor untuk kalau kita siapa yang dah nak jadikan dia mentor, supaya khidmat tu kita boleh beritahu ke anak kita atau isteri kita akan dapat dua benda. Bagi saya lah, pertama sekali turunkan ego, yang kedua taat, belajar taat. So ada cerita kawan saya dulu, sama pondok dengan dia memang khidmat tuan guru saya. Dia memang kerja dia khidmat, tak ada apa, duit tak ada apa, tak ada. Tuan guru meninggal, dia lepas tu tak tahu macam mana Allah bagi dia kenikmatan. Pertama sekali Allah bagi kenikmatan ialah dia dapat isteri yang baik, yang taat. Seperti mana dia taat dengan tuan guru, dia taat, isteri dia taat dengan dia. Lepas tu bila dia bernikah, dia dapat anak
anak dia pula taat pada dia. Selesai masalah. Selesai masalah sebab masalah kita yang paling besar ialah ketaatan. Ya, betul. Bila kita taat sebab kita taat dengan guru, maknanya kita taat dengan Allah Taala sebab Allah guru bawa kita untuk kepada Allah Taala. Itu wallahu alam. Saya sikit ayah saya juga. Ayah saya almarhum Haji Abdul Manan Hassan, dia hikmat tuan guru. Dia di Pondok Padang Lalang di Sungai Petani. Tuan Guru Haji Saad. Macam Ustaz cakap tadi, Nakib cakap tadi, ayah saya kerjanya umur daripada 12 tahun sampai umur dia 16 tahun, kerjanya bawa beg dengan payung. Tuan Guru tu aja. Last bapak jadi imam. Dia kata memang betul Ustaz cakap. Dia sampai ke tempat Tuan Guru Haji Saad kata apa? Hang tepi tu hang tidur. Dia suruh tidur. Lepas tu dah habis apa semua bangun. Balik jom. Macam tu akhirnya memimpin masyarakat. Masya-Allah. Allah. Kita orang yang khidmat bagus, Allah Taala bagi orang yang bagus untuk khidmat balik kepada dia lah. What you give you get back lah. Saya rasa dia macam dia macam chip lah. Ustaz, dia chip tu Allah tu Maha Adil. Dia chip ketaatan tu dibagi kepada dia tak akan bagi pada chip ketaatan tu kepada orang yang tidak tahu susunan ketaatan tu. Itu basis daripada hadis Nabi man la yarham la yurham. Oh ya. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Maksudnya kalau kita tengok mukhalafah dia adalah orang yang mengasihi, dia Allah akan bagi orang lain yang kasih pada dia. Dia kasih pada orang, maka Allah akan datangkan orang yang kasihkan dia. So orang yang khidmat pada orang, Allah akan datangkan orang yang khidmat pada dia. Kita kiaskan lah. Si Fedi pusing macam tu, kena buat lagu satu orang, Anas bin Malik. Boleh insyaAllah. Nanti setting lagu. Boleh insyaAllah Ustaz. Boleh. Satu lagu bang, boleh berakhir sebelum kita tutup majlis kita, masya-Allah. Kasih yang dirindu pun pasal bagian Rasul jugalah. Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan, kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan, kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masya Allah, butir-butirnya memperingatkan kita kepada junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kerinduan kita kepada baginda terubat dengan disebutkan perihal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man haulahu, dan orang-orang yang berada di sekitar baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dengan sebutan-sebutan ini dapat menambahkan cinta kita kepada baginda, dan harapan kita agar untuk kita dapat dihimpunkan bersama-sama dengan mereka. Itu tentulah harapan utama setiap daripada kita, untuk dikumpulkan bersama dengan junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh mereka-mereka yang menuruti kepada jalan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik yang kita bincangkan pada petang ini, bukan sahaja mendapatkan doa yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pada doa itu ada keberkatannya. Contohnya seperti didoakan dengan ramai anak, didoakan dengan banyak harta. Kalau kita pun dapat keadaan yang macam tu, anak zuriat ramai ataupun harta banyak, tapi kalau tidak ada berkat, pun akan masalah besar lah untuk kehidupan kita. Maka apa yang didoakan Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan kepada sahabat-sahabat yang lain yang berkhidmat kepada Nabi SAW, itu tentunya adalah dengan satu keberkatan yang cukup hebat. Dapat anak ramai pun anak berkat, kata Syekhna Nuruddin Hafizahullah, seolah-olah dibalaslah pengorbanan ibu kepada Sayyidina Anas itu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika dia bagi anak daripada Nabi untuk khidmat waktu umur kecil. Mak ni dia kalau anak dah start mula boleh khidmat, mak lah orang paling beruntung sekali. Anak dah boleh turun lipat kain. Saya pun kalau bawa balik anak saya paling besar dah jam 4. Kalau bawa balik ke kampung tu, ayah saya akan tanyalah di kampung, goreng telur pandai dah? Dia akan tanya, masak nasi boleh dah? Setrika baju sendiri ke masih mak setrika lagi? Tu ayah saya tanyalah. Adalah sikit-sikit basuh pinggan dah boleh, ni dah boleh. Jadi yang paling seronok mak lah, sementara urus anak-anak kecil yang lain, ada kakaknya hak yang dah boleh sikit tolong kerja tu, jadi mak lapang sikit. Tapi Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di waktu anak umur 9 tahun 10 tahun Sayyidina Anas yang dah start boleh khidmat, yang cerdik, dihadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia abaikan khidmat anak dia tadi, patut bagi ke dia, tak dapatkan dia, tapi dapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun sampai umur 20. Daripada umur 10 sampai umur 20. 20 Nabi wafat. Ketika Sayyidina Anas umur 20, Nabi wafat. Sayyidina Anas pula umurnya berapa? 103 tahun. Daripada umur 20 sampai 103 tahun, itu 80 tahun umur yang Allah bagi balas pada Ummu Sulaim untuk dia khidmat pada mak dia. Dia bagi pada Nabi 10 tahun, Allah bagi pada dia 80 tahun anak dia khidmat. Kembali kepada ibu tadi. Dan tentulah waktu muda-muda kita okey kan. Kita ni harap, kalaupun kita harap anak-anak ni boleh bantu kita waktu kita dah tua kan. Jadi waktu umur yang sebegitu, Sayyidina Anas dengan segala harta kekayaan, kita ni kalau nak khidmat mak ayah, nak bawa belanja pun gaul kepala kadang. Bawa belanja makan pun kita kira-kira dompet kita dengan mak ayah kita. Sebab apa? Sebab duit tak ada. Tapi dengan harta yang begitu berkat, dia dapat kembalikan khidmat kepada ibunya. Itulah bahagian daripada keberkatan yang kita harapkan juga dapat pada kita pada hari ini.
Jadi mungkin ada Ustaz nak bagi penutup 1 minit Ustaz, dan juga Abang Dami untuk kita sebelum kita berakhir. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih atas penerangan Ustaz tadi. Di akhir ini kita kenang balik apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi pengorbanan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam semula. Jadi role model seperti kata Abang Dami tadi, boleh dijadikan role model Sayyidina Anas bin Malik. Ibu sekarang ni ibu sayang nak tinggalkan anak, nak hantar anak ke asrama pun sayang. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang kesedarannya sudah ada. Tinggal kepada tuan guru, buatlah apa nak buat, asalkan jadi manusia yang berjaya. Jadi ini tajuk ini sangat boleh kita ambil lah. Saya pun sebagai seorang ayah jugalah, boleh kita ambil manfaat daripadanya. Alhamdulillah surah Nurani ni memberi manfaat yang banyak lah kepada pendengar, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum. Banyak mi 1 minit. InsyaAllah, terima kasih banyak. Saya nak sure kita ada satu program, namanya program khidmat Anas bin Malik pada anak-anak mencuci sekolah. Belajar tu belajar juga, tapi kita buat program itu khusus bagaimana belajar khidmat, insyaAllah. Susun khidmat, bagaimana pertama khidmat dengan ibu bapa, lepas tu khidmat dengan guru, khidmat dengan keluarga, khidmat dengan diri sendiri, masya-Allah, dan khidmat dengan masyarakat, masya-Allah. So nanti rasanya kita akan ada banyak ruang untuk mereka ni akan membantu satu sama lain. Ya, masya-Allah, idea yang bagus. Ya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan kita berada di penghujung sesi. Terima kasih pada sahabat-sahabat Usrah yang mendengarkan kita di luar sana. Mudah-mudahan dapat manfaat bersamalah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan ahli Usrah. Dan untuk mengakhiri Usrah Nurani pada petang ini, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana ya Allah, pada petang yang berbahagia, petang Jumaat, petang di antara waktu asar dan waktu maghrib Jumaat yang disebut sebagai antara waktu-waktu yang mustajab doa ini, kami menedah tangan dengan hati yang tulus ikhlas padamu ya Allah. Kau berkatilah kehidupan kami ya Allah. Kau tambahkanlah cinta sayang dan rindu kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau tambahkanlah taufik kepada kami untuk kami mengikuti apa yang diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kebaikan yang telah kau berikan kepada para sahabat, kami juga mahukan yang sama seperti mereka ya Allah. Kau berkatilah akan kehidupan kami seluruhnya ya Allah, pada diri kami, pada ibu bapa kami, pada keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Allah. Begitu juga kepada seluruh harta-harta kami, apa yang kau pinjamkan kepada kami ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada kami ya Allah, pada ilmu kami, pada amal kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kau jadikanlah bahagian daripada perjuangan para sahabat, diganjarkan dengan ganjaran yang sebaiknya untuk mereka ya Allah. Mereka yang berkhidmat dan menyokong baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh jiwa raga mereka ya Allah. Kau kurniakanlah kami ya Allah akan kebaikan seluruhnya daripada mereka hingga kami dapat mencontohi mereka dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kau kumpulkanlah kami bersama dengan sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau kumpulkanlah kami bersama dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau kumpulkanlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad, Nabi kami, Nabi yang kekasih kami yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syurga-Mu, syurga Firdaus, syurga yang tertinggi ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, kekurangan kami dalam mencintai dan merindui Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau tambahkanlah bagi hati-hati kami akan perasaan-perasaan kasih kepada Tuhan, kepada Allah dan kepada baginda Rasul dan kepada para sahabat dan kepada semua yang mencintai Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi, dan terima kasih juga untuk pemimpin usrah untuk petang ini. Terima kasih juga kepada Saudara Dami dan Ustaz Abdul Rahman untuk perkongsian untuk petang ini. Dan kita mengakhiri usrah Nurani pada waktu ini dengan tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedang itu berkatakan si kecil yang rindu belayar dan perhatian, yang menambahkan kasih dan sayang dari seorang insan yang terkaya. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi imbang sandaran Rasul jika menyambar khutbah diganti mimbar baru karena keuzurannya. Sebatang tanah menyentuh hati, mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku mendengarmu. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi timbang sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Betapa kerasnya hatiku ini untuk mengerti perjuanganmu. Betapa angkuhnya diriku ini untuk menghargai perjuanganmu. Ya Rasulullah, ingin aku menjadi sebatang taman yang menangis rindu kepadamu. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya sebatang taman, namun dapat bersamamu di dalam surga. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi imbang sandaran Rasul jika menyambar khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya.
mengetahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Rona Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Impuria Islam. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan eksekutif pemantauan penyelidikan grade TQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam sebarang bidang sains, sastra, sains sosial, perundangan, pengajian Islam atau yang bersesuaian. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Antara bidang tugas menjadi pegawai perhubungan antara UPP dengan pusat-pusat akademik berkaitan aktiviti penyelidikan seperti penyediaan kertas cadangan bagi tujuan mendapat kelulusan, pelaporan perkembangan projek penyelidikan secara berkala, pematuhan kepada etika penyelidikan dan pengesahan penutupan projek penyelidikan yang tamat. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 14 Mac 2023. Luaskan perniagaan anda ke peringkat antarabangsa melalui Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor. Sertai forum perniagaan, padanan perniagaan industri halal, latihan dan bengkel. Bina rangkaian baharu bersama pempamer, tingkatkan kemahiran dan temui peluang baru. Jangan lepaskan peluang ini untuk membawa perniagaan halal anda ke peringkat seterusnya. Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor 2023 akan berlangsung pada 10 hingga 12 Mac 2023 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Layari salhaid.my untuk maklumat lanjut. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara and IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas and IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Informia Islami. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam yang juga dikenali sebagai Masjid Negeri Selangor merupakan salah satu lambang yang menyemarakkan keagungan agama Islam dan kedaulatan penganut Islam di Malaysia. Perasmiannya pada 11 Mac 1988 bersamaan dengan 23 Rejab 1408 Hijrah yang telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Darul Ihsan telah menempa sejarah bukan sahaja kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan tetapi juga kepada rakyat Selangor seluruhnya. Sebagai ketua agama, Duli Yang Maha Mulia Sultan telah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengilhamkan pembinaan masjid ini. Masjid Negeri Selangor ini juga merupakan antara masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini terletak di bahagian utara tebing Tasik Shah Alam di kawasan yang lebih tinggi dan sesuai dengan pembinaan masjid yang dianggap penting ini. Ia menjadi satu keperluan kepada penduduk Shah Alam yang sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Dianggarkan masjid ini dapat memuatkan kira-kira 24,000 jemaah dalam satu masa. Masjid yang menjadi mercu tanda kepada Bandaraya Shah Alam dan Negeri Selangor ini mempunyai gabungan reka bentuk Timur Tengah, India dan Melayu tradisional. Kubah luar tingginya 300 kaki dari paras bumi. Garis pusatnya berukuran 170 kaki merupakan kubah masjid yang agak besar. Ia diperbuat daripada kepingan aluminium berlipat dan mempunyai panel yang menarik berwarna biru, tahan karat dan dapat bertahan beratus tahun lamanya. Terdapat panel enamel bertulisan khat hasil kerja tangan penulis khat dari Mesir, Syekh Abdul Mun'im Ali Al-Syarkawi menjadi hiasan lilitan badan kubah. Sistem bunyi terbaik telah dipasang di dalam masjid ini oleh pakar bunyi terkemuka Bolt Baranek dan Newman dari New York. Mihrab masjid ini disaluti batu marmar antik yang diimport dari Turki dan dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang
tulis dalam bentuk seni khat tradisi Islam. Mimbar masjid direka bentuk oleh pengukir tempatan mengikut corak yang terdapat pada masjid-masjid lama di Malaysia. Ia berukuran 7 kaki tinggi, berlantar setinggi 5 kaki persegi, berada di atas 4 tiang dan berbumbung marmar putih mahsuri setinggi 30 kaki. Di atas puncak mimbar ini diletakkan bintang dan bulan sabit berwarna emas. 4 buah lampu chandelier yang menghiasi ruang dalam masjid dan jam antik berusia 600 tahun telah disumbangkan oleh almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dewan sembahyang utama berkeluasan 73,000 kaki persegi. Di atasnya ialah kubah besar yang disokong oleh 8 tiang berbentuk 4 persegi dengan garis pusat 170 kaki dan tinggi 180 kaki. Setiap tiang tersebut mempunyai tangga dan dilengkapi dengan lift. Dewan solat utama ini dihampar dengan permaidani yang diperbuat daripada benang bulu bercorak geometri berlatarkan warna biru senada warna masjid. Tiang dan dindingnya disaluti oleh marmar putih mahsuri dari Langkawi. Masjid negeri ini telah menjadi tarikan pelancong kerana keistimewaan yang telah dihasilkan daripada garapan keagungan seni bina Islam terdahulu dan digabung dengan kecanggihan teknologi masa kini. Ia mula digunakan sepenuhnya pada 3 Disember 1987. Rawatan pengisian bermutu inspirasi Euphoria Islam semuanya diikir. Tuhan, aku tak punya putra, bila dia mendatangiku, hanya padamu kan ku tamban pelihara hatiku. Bisikannya terus ke jantung, seolah mengalir dalam kadang membuatku termenung.
layan perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas berita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Korea Islami. Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kena lah ibu ni. Kad ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek kefahaman Islam FIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my. Hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ku sesali segala yang berlaku. Azamku kembali taat padamu. Sujud padamu aku tunduk, merayu mengharapkan keampunanmu. Manusia tak terlepas dari dosa, melampaui batas jiwa ternoda. Hentikan silapku sekian lama, ya Allah. Ku bertaubat, ajal semakin dekat, usia semakin singkat. Bimbang nanti tidak berkesempatan. Tuhan, aku takut entah bila ajal akan menjemput. Moga sempat untukku bertaubat. Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa membunuh. Sucikanlah hati untuk kembali. Ya Allah, rojana ya Allah. Ya Allah, rojana ya Allah. Ya Allah. Silapan